Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Ramadan, salam Lailatul Qadar kepada anda semua yang menonton Al-Kuliah secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3 pada petang ini. Salam ceria insya-Allah, dan pada petang ini seperti biasa kita akan mengupas topik-topik yang semasa dengan kita, apatah lagi kita berada dalam satu bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan, penuh dengan pembebasan daripada api neraka sebenarnya. Dan dalam bulan ini terletak adanya satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan yang biasa kita dengar. Malam ini disebut-sebut namanya oleh ulama-ulama, oleh penceramah-penceramah, oleh ustaz-ustaz, oleh TV-TV maupun radio-radio, iaitu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Itulah topik kita pada petang ini, menceritakan Lailatul Qadar. Dan kita belum terlewat lagi sebenarnya, sebab kita masih ada lagi beberapa malam ganjil yang barangkali malam ini ataupun malam yang akan datang yang akan tibanya dinamakan satu anugerah untuk kita, untuk khas untuk umat Nabi Muhammad SAW, itu Lailatul Qadar yang sangat mulia. Apapun tuan dan puan pada petang ini, kita ada penonton-penonton di studio, iaitu daripada Jemaah Surau Darul Ikhlas Kayu Ara Damansara yang ada di hadapan saya dan anda perhatikan di kaca TV sekarang ini. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga bersama dengan ahli panel yang cukup setia dengan Al-Kuliah. Tak pernah dia tolak undangan kami. Terima kasih ya, iaitu yang berbahagia saya bersama Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz, seorang guru kita, seorang pendakwah yang cukup terkenal. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ceria Datuk pada petang ini ya, seceria Lailatul Qadar sebenarnya. Dan untuk makluman anda, kalau anda ingin berinteraksi dengan kami, berkomunikasi untuk tanyakan bermacam-macam soalan kepada yang berbahagia Datuk, bolehlah emailkan kepada kami ataupun SMS-kan kepada kami soalan anda sebagaimana tertera di kaca TV, dan insya-Allah kami akan baca email-email anda yang bersesuaian dengan topik. Dan insya-Allah kalau anda bertuah pada petang ini, kita akan pilih dua yang bertuah. Yang bertuah akan mendapat hadiah tajaan Pustaka Salam, iaitu 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang harus dibaca sebenarnya, yang sesuai dengan kehidupan kita di Malaysia, yang memang orang kata apa yang sinonim dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Banyak ilmu dan khazanah yang terkandung dalam kitab fiqh ini. Dan juga terima kasih kepada penaja-penaja hadiah untuk penonton dalam studio. Seperti biasa, siapakah mereka? Iaitu Produk Di Hatiku. Terima kasih ya, Produk Di Hatiku yang terkenal dengan jusnya, dengan kopi gojinya, dengan kismis Darul Fuqahanya, dan bermacam-macam lagi khazanah yang dihasilkan oleh Produk Di Hatiku. Dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sendirian Berhad yang memang tidak asing lagi dengan dua majalah yang cukup terkenal, tak lain tak bukan itu majalah Anis dan juga majalah Asuh, yang memang sangat-sangat baik untuk membina peribadi syakhsiah, sama ada keluarga ataupun anak-anak yang soleh maupun solehah. Terima kasih Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Mudah-mudahan perniagaan anda makin maju dan berkembang insya-Allah. Dan juga satu lagi yang makin popular sekarang ini ya, Bihun Sufi. Bihun Sufi keluaran Fama yang bukan sekarang berada di Johor ya, di negeri Terengganu pun dah ada dah ya. Lihatlah di mana-mana Fama ada, insya-Allah adalah Bihun Sufi ini. Ada Fama, ada Bihun Sufi. Ada Bihun Sufi, ada Fama. Insya-Allah bolehlah cuba ya, memang sedap. Terutamanya untuk jamuan ialah buka puasa dan juga jamuan hari raya nanti. Untuk jamu ya, orang datang ke rumah kita. Okey, tuan-tuan dan puan, saya bukanlah Chef Wan untuk cerita tentang masakan dan sebagainya. Kita akan terus dengan Al-Kuliah kita. Tajuknya ialah Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. So, saya nak tanya Datuk sebagai pembuka tirai, Datuk. Boleh tak Datuk cerita sikit, apakah itu Lailatul Qadar dan bagaimanakah kemuliaan, bagaimanakah keberkatan sehingga diagung-agungkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa
khusus kepada penonton dalam studio dan juga penonton-penonton di luar sana. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kita perkatakan tentang Lailatul Qadar. Satu perkataan yang sering kali disebut-sebut, diulang-ulang. Semua orang tahu. Mungkin kanak-kanak pun tahu. Sebut Lailatul Qadar, semua orang tahu. Cuma apakah pengertian sebenarnya Lailatul Qadar? Mungkin kalau kita baca dalam surah Al-Qadar, surah yang dibaca oleh Ustaz Fauzi tadi, disebut perkataan Lailatul Qadar, Lailatul Qadr. Tetapi lihat dalam surah Ad-Dukhan disebut dengan Lailatul Mubarakah. Mana dikaitkan dengan satu malam yang penuh dengan barakah, yang hanya akan berlaku satu malam dalam satu tahun. Itu hanya pada bulan Ramadan sahaja. Kerana berlaku bulan Ramadan, sebab Ramadan itu bulan umat. Ramadan merupakan bulan umat, bulan di mana Allah mewajibkan ibadah puasa, bulan di mana Allah turunkan semua kitab-kitab samawi, bukan Quran sahaja. Semua kitab-kitab yang diturun kepada Nabi, semua diturunkan dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang tersedia maklum, seperti Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan dalam malam pertama Ramadan. Taurat Nabi Musa diturunkan pada 6 Ramadan. Zabur kepada Nabi Daud diturunkan pada 12 Ramadan. Injil Nabi Isa diturunkan pada 16 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada 17 Ramadan. Itu barakah bulan Ramadan. Adapun dalam bulan Ramadan ini, ada satu malam yang paling istimewa, iaitu yang dinamakan Lailatul Qadar. Oleh kerana bulan umat, bulan kita, Allah tak beritahu bila tarikhnya. Allah nak supaya kita cari sendiri. Cari sendiri. Sebab keberkatan malam ini cuma disebut dengan firman-Nya, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dia namakan lebih baik 1000 bulan? Sebab satu istilah yang Allah gunakan, 1000 bulan gunakan banyak. Tetapi sebenarnya 1000 bulan adalah merupakan, nak dibahagi dengan tahun, artinya 83 tahun 4 bulan. Itu merupakan usia paling maksimum seorang manusia. 83 tahun 4 bulan. Artinya, sesiapa yang mendapat malam ini, sesiapa yang menemui malam ini, sempat bersua dengan malam ini, lalu dia beribadat pada malam itu, maka ibadatnya pada malam itu dianggap lebih baik daripada ibadat yang dilakukan seorang manusia seumur hidupnya. Mana ada manusia beribadat seumur hidup, tuan-tuan? Kalau malam itu kita baca Quran, maka Quran yang kita baca malam itu lebih baik daripada seorang yang membaca Quran seumur hidup. Mana ada orang baca Quran seumur hidup? Takkan beranak hari besok baca Quran kot? Kalau ada seorang manusia beranak hari ini, besok terus baca Quran. Tu dia sampailah akhir hayat dia 83 tahun. Maka nak banding dengan orang yang baca Quran pada malam Lailatul Qadar, lebih baik orang yang baca Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu contoh. Bayangkan bagaimana kalau malam itu kita beribadat sepanjang malam. Bayangkan macam kalau malam itu kita sembahyang tarawih, kita baca Quran, kita wirid, kita berzikir. Kebetulan berlaku Lailatul Qadar. Bayangkan macam mana kelebihannya. Tetapi alangkah ruginya kalau berlaku Lailatul Qadar, kita masih lagi sibuk beli belah, sibuk nak shopping, sibuk sana, sibuk sini, sibuk beli mercun, sibuk main mercun. Ya Allah, ruginya Allah. Maka sebab itulah Lailatul Qadar hanya datang setahun sekali. Hanya satu malam Allah peruntukkan pada bulan Ramadan ini, iaitu yang namakan malam 1000 bulan, atau yang dikatakan malam yang penuh dengan keberkatan. Wallahu alam. Okey, terima kasih Datuk. Mungkin barangkali Datuk ada orang confuse Datuk. Dia keliru. Kadang-kadang disebut malam 7 lekor lah. Masa tu betul ni 7 lekor tak benda Datuk, silakan Datuk. Seperti mana yang saya katakan tadi, Ramadan ini bulan umat, bulan kita. Dan dalam Ramadan ini ada satu malam istimewa. Allah tak beritahu bila malamnya. Allah nak kalau boleh kita cari-carilah sendiri. Kerana berusaha, bersungguh-sungguh untuk mendapatnya bagi orang yang nak. Maka sebab itulah hadis Nabi sebut. Walaupun Allah tak sebut bila, tetapi Nabi, dia kesian kita umat-umat, dia bagi tip. Apa Nabi kata? Qala Rasul taharraw Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi kata, intai-intailah, cari-carilah Lailatul Qadar ini pada malam-malam 10 yang terakhir Ramadan.
Artinya daripada hadis ini kita dapat faham Lailatul Qadar tak akan berlaku melainkan selepas 20. Mana 10 yang terakhir. Dalam pada itu Nabi bagi tip lagi. Nabi kata Lailatul Qadar tak akan berlaku melainkan pada malam-malam ganjil. Jadi bila malam ganjil kita hari ini, kalau tak silap saya sudah 24. Berarti malam ini malam 25. Lepas itu malam 27, malam 29. Ada 3 lagi. Malam ini malam 25, 27, 29. Tapi janganlah pula kita tuan-tuan salah faham. Kalau gitu dia masuk diri. Ya, malam ini pergi masjid. Malam 27 pergi masjid. 29 pergi masjid. Baru nak pergi, entah-entah malam kemarin berlaku dah. Entah malam 23 dah berlaku. Mana tahu. Maka sebab tu yang penting bagi kita, orang-orang yang menghendaki Lailatul Qadar, dia bukan cari malam akhir saja. Dia kena start daripada awal Ramadan. 10 yang pertama itu first round. Kalau dia berjaya first round, dia kena masuk second round. 10 yang kedua. Kalau berjaya, ada harapan mendapat Lailatul Qadar. Tapi kalau first round, dia duduk di bazar Ramadan sana. Second round, entah di mana pergi dia. Tiba-tiba last kali, dia pilih 21, 23, 25. Asal-asal susah dapat orang ni. Adalah malam itu, kalau nak berlaku, Allah bagi dia sakit perut, tak boleh pergi masjid. Tak boleh ibadat. Maka sebab itu, kita jangan pilih malam-malam itu saja. Kalau boleh, kita start daripada awal, sampai akhir Ramadan. Kalau kita mengihya malam-malam Ramadan, pasti kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih yang bahagia Datuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ada persoalan, insya-Allah kita akan baca soalan anda tentang Lailatul Qadar. Apa pun Datuk, satu soalan lagi ya. Cerita Lailatul Qadar ni kelebihannya ialah dikatakan ditentukan amalan, ditentukan takdir manusia, termasuk rezekinya, ajalnya, jodohnya barangkali. Apa-apalah semua ketentuan ditentukan pada malam yang Lailatul Qadar. Jadi macam mana Datuk boleh Datuk kupaskan, apakah orang ada setengah kata malam nisfu Syaban, yang ni kata pula kata malam Lailatul Qadar. Mana satu yang betul Datuk? Silakan Datuk. Ya, sebenarnya dalam mentafsirkan ayat 3 surah Ad-Dukhan. Kalau terujuk kepada ayat 3 surah Ad-Dukhan, Allah sebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Disebut malam yang mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkat. Maka disambung ayat yang keempatnya ialah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Disebut jelaslah ayat ini. Mengikut tafsir An-Naisaburi, Syekh Naisaburi kata, Allah sebut dengan fiha, pada malam itu, yufraqu, diterangkan, dijelaskan, diberitahu, kullu amrin, semua urusan-urusan, perkara-perkara yang mempunyai hikmah, yang tetap dan pasti akan berlaku, kata ulama-ulama tafsir. Dia pada malam itulah diceritakan, ditetapkan, dibentangkan, diberitahu segala-galanya. Diberitahu kepada malaikat untuk dilaksanakannya. Maka termasuklah setengah ulama mengatakan bahawa pada malam itu juga ditentukan rezeki seseorang. Pada malam itu juga ditentukan qada qadar akan berlaku pada besok atau seterusnya. Maka perkataan yufraqu kullu amrin hakim ini, pada malam itu Allah selesaikan sebuah masalah. Allah terang kepada malaikat sebuah akan berlaku begini, akan berlaku begini. Yufraqu kullu amrin hakim. Semua perkara-perkara yang mempunyai hikmah yang tetap akan berlaku dan pasti akan berlaku. Kerana pada malam itulah Allah tetapkan segala-galanya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah persoalan kita sebagai mukadimah pada petang ini. Cerita tentang Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, yang punya kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri dengan keberkatannya. Insya-Allah kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama dengan saya, bersama dengan Al-Kuliah dalam topik kita Lailatul Qadar. Bermakna anda ingin mencari malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapat beramal dan dapat ganjaran 83 tahun 4 bulan maksimum umur manusia yang Datuk ceritakan sebentar tadi. Apapun kita bagi peluang kepada penonton-penonton daripada Jemaah Surah Darul Ikhlas, Kayu Ara dan Mansara untuk berinteraksi dengan yang bahagia Datuk. Silakan Ustaz Nazri kalau ada, silakan. Assalamualaikum Datuk. Dalam kita mengintai dan mencari Lailatul Qadar ini Datuk, ada pendapat mengatakan seandainya kalau satu Ramadan itu jatuh pada hari Isnin, maka malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada 21 Ramadan.
Begitu jugalah kalau satu Ramadan jatuh pada hari-hari yang lain. Jadi saya mohon penjelasan Datuk. Saya Datuk. Okey, terima kasih yang bagi Ustaz Nazri. Ini formula, Datuk silakan Datuk. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Memang saya ada pernah terbaca, saya tak pasti di kitab mana atau buku mana atau di mana saya baca, bahawa ada teori yang mengatakan kalau satu Ramadan jatuh sekian-sekian hari, maka Lailatul Qadar akan berlaku pada sekian-sekian hari. Kalau satu Ramadan berlaku pada sekian-sekian hari, maka Lailatul Qadar akan berlaku sekian. Ini sebenarnya teori semata-mata. Nas memang tak ada. Nas memang tak ada. Langsung tak disebut kalau hari ini bermula Ramadan, hari ini akan berlaku Lailatul Qadar. Itu sebenarnya tidak hanya pendapat orang semata-mata. Sebab yang penting bagi kita ialah apa yang Nabi sebut. Yang Nabi kata, taharraw Lailatul Qadr fil ashril awakhir. Yang penting pertama sekali ialah pada malam-malam 10 yang terakhir. Lepas tu Nabi kata lagi pula, dia tak akan berlaku melainkan pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Dalam 5 malam ini. Cuma saya kata bahawa ada pun kebanyakan masyarakat Melayu beranggapan mengatakan bahawa ada kemungkinan besar Lailatul Qadar akan berlaku pada malam 27 lekor. Saya pun tak pasti istilah mana ambil 27 lekor ni. Sebab dalam kitab tak sebut. Ada orang kata 7 lekor. Ada orang kata 27 lekor. Maksud dia malam 27. Tak semesti malam 27. Jangan pula kita semata-mata menganggap malam itu akan berlaku Lailatul Qadar. Timbul kesilapan kita hari ini, setengah masyarakat Melayu, malam itu dia pasang lampu. Dia pasang lampu daripada jalan besar sampai ke rumah dia. Dia pasang lampu colok. Tanya kenapa pasang? Dia kata senang. Malaikat datang rumah dia cerah. Kata dia. Itu yang salah tu. Mana seolah-olah kalau tak pasang lampu, malaikat tak datang rumah dia. Sebenarnya bagi saya, kita jangan pegang kepada teori yang sebut tadi. Yang penting, kalau kita nak Lailatul Qadar, kita mula daripada 1 Ramadan, siang kita berpuasa, malam kita beribadat. Setiap malam. Setiap malam. Sampai akhir Ramadan. Yakin dan pastilah, dia pasti akan dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau hanya main pilih-pilih saja, dia masuk diri 21 dah pergi masjid, tarawih. 23 pergi masjid, 25 masjid saya kata susahlah sikit. Maka sebab saya katakan bahawa tanda-tanda Lailatul Qadar tak boleh terpegang pada teori tadi. Dan yang kedua, memang tidak tanda. Kalau ada pentanda seperti mana yang diriwayat oleh daripada Abdullah bin Abbas, pernah Nabi sebut, Nabi kata tanda-tanda Lailatul Qadar hanya akan berlaku keesokan harinya. Baru kita tahu. Esok baru tahu. Dah berlalu dah baru dapat tahu. Malam itu, wallahu alam. Tak disebut. Okey, terima kasih Datuk. Silakan soalan Jamaiyah Abdul Hamid, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanyakan Ustaz, bagaimanakah sebenarnya suasana atau keadaan pada malam Lailatul Qadar? Silakan Datuk. Nak cerita macam mana malam tu, ini yang susah sikit ni. Sebab kadang-kadang kalau terdengar orang-orang tua-tua kita bercakap, orang tua-tua kata, macam-macam dia kata. Dia kata di antara tanda-tanda malam itu, kata dia, yang pertama sekali, air beku, kata dia. Ini masalah ni. Jadi dia kata air beku tu, ada orang tidur atas katil, kaki dijuntai bawah katil, dia letak besen, masuk air dalam besen tu. Kaki dalam air. Dia tidur, dia sedar tengah malam, dia kocak air, kocak. Tak beku lagi, bukan Lailatul Qadar tadi. Saya kata kalau macam ni, mampu tak dapat Lailatul Qadar. Jadi bukan itu tujuan kita nak Lailatul Qadar, bukan kita tidur basuh kaki dalam air, dalam besen tadi. Apa yang Nabi kata tadi, dia kata akhir Ramadan, sebelum Ramadan itu kita kena ikat pinggan betul, kita pergi masjid. Kejutkan keluarga kita, kejutkan family kita beribadat. Bukan rendam kaki dalam air itu. Ini hanya kata-kata orang Melayu saja, tidak ada nas mengatakan air beku. Ada pula orang kata malam itu, kata dia kalau kita dengar betul-betul, udaranya tidak panas, udaranya tidak sejuk, udaranya sedap, nyaman. Lepas tu ada pula orang, ini orang kata bukan pada nas. Ada pula orang kata malam itu kalau ada cahaya bulan, kalau ada berbulan bercahaya, maka cahaya bulan akan sampai ke tempat-tempat yang sepatutnya berbayang. Wah, lagi pening pala. Macam mana pula cahaya akan sampai tempat-tempat sepatutnya berbayang? Ini orang kata. Tapi sebenarnya tidak ada. Tidak tanda yang menunjukkan malam itu berlaku pada. Cuma kalau ada pun yang Nabi sebut, akan tahu besok, tanda besoknya, bila mana matahari terbit besok, dia cahayanya lemah. Itu dia saja. Yang Nabi sebut, besok pagi tengok cahaya lemah. Jadi tuan-tuan tengoklah, pada hari 22, hari 24, hari 26, hari 28, hari 30. Mana keesokan itu. Kalau matahari itu dia lemah, kadang-kadang sampai separuh hari. Matahari lemah, cahaya tidak ada. Itu menunjukkan malam tadi Lailatul Qadar. Itu dah lepas. Alamak, malam tadi aku pergi disko, kata dia. Ya Allah.
Kenalah. Jadi, maka sebab tu saya katakan tadi, suasana malam itu walaupun ada dalam kitab-kitab yang saya baca, ada pernah ulama menulis malam itu suasananya tenang. Seolah kalau kita dengar macam ada suara orang tasbih. Kenapa? Sebab malam itu Allah kata, tanazzalul malaikatu warruh. Malam itu malaikat-malaikat diturunkan daripada langit-langit semua turun. Malaikat-malaikat selama ni mendiami sepenuh langit. Langit pertama, kedua, tiga, empat. Malam Lailatul Qadar, semua malaikat turun. Bayangkan kalau dunia penuh dengan malaikat pada malam itu, termasuk warruh, ialah Jibril. Ulama-ulama kata ia masukkan al-malaikatu warruh. Ruh mana ada Jibril. Walaupun ada sesetengah ulama kata maksud roh betul nenek kita, tapi kebanyakan ulama kata ialah Jibril. Malam itu malaikat-malaikat turun, Jibril turun. Bayangkan kalau dunia penuh dengan malaikat malam itu, seolah-olah kita dengar suara orang bertasbih, kita dengar suara orang wirid berzikir, seolah-olah itu dikatakan istimewa hebatnya malam Lailatul Qadar. Tunggulah kalau belum berlaku lagi sama ada malam ni malam 25 ni. Ataupun tunggulah malam 27 atau malam 29. Kalau belum berlaku, kalau dah berlaku malam kemarin, habislah kita. Lepas dah. Itu adalah gambaran malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk. Antara satu lagi pandangan orang kita Datuk, kalau malam Lailatul Qadar itu tandanya pokok sujud. Jenuh nak saya pokok sujud, tak jumpalah pokok sujud. Itu tak, orang kata pun tanda-tanda. Jangan percaya sangatlah ya sampai kita terlepas amal ibadat sebab melihat tanda-tandanya. Cari Lailatul Qadar bukan dengan mata tapi cari dengan ibadah. Apapun kita ada soalan lagi, Puan Rozimah silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tanda-tanda orang yang menemui Lailatul Qadar? Okey, terima kasih. Silakan Datuk. Mengenai tanda-tanda orang yang menemui Lailatul Qadar, sebenarnya tidak disebut secara khusus apakah tanda-tandanya. Seperti saya katakan tadi, yang penting ialah kita berusaha untuk mendapat Lailatul Qadar pada malam-malam 10 yang terakhir. Bagi orang yang dapat malam itu memang tak ada tanda. Maknanya kalau malam itu kita katakanlah kalau malam ini berlaku Lailatul Qadar misalnya, maka semua orang yang beribadat pada malam ini semua dapat. Tak mesti kita seorang saja. Apa tandanya? Maka tak ada lagi tandanya. Tak ada tanda pada orang-orang yang kata, kamu ni, kalau kamu dapat, artinya tangan kamu lebam. Mana lebam? Tengok tak lebam pun tak dapat dah lah katanya. Pasal apa lebam? Pasal ada pejabat kuat malaikat-malaikat atau bohong itu. Ya. Tanda-tanda pada orang tidak ada. Cuma saya tarik Ustaz Fauzi sebut tadi. Memang saya sejak kecil-kecil dulu ada diberitahu. Dia kata, malam itu di mana airnya beku. Itu bohong itu. Yang kedua, pokok-pokok sujud, kata dia. Macam mana pokok sujud ni? Dia bawa lah cerita. Dia kata dulu ada seorang hamba Allah, dia bangun makan sahur, lepas tu dia nak ambil semayang dulu, orang telaga di luar rumah. Dia keluar rumah, pergi telaga nak ambil semayang, dia buka songkok, letak atas pokok, atas dahan pokok. Dia pun pergi ambil air semayang. Lepas semayang, dia tengok songkok dia dulu, pokok tegak balik. Masih dia letak, dia pokok sujud. Lepas ambil semayang, pokok dia bangun bersujud, tegak. Tengok songkok dulu, di pucuk pokok. Cakap ni bohong dah ni. Mana mari pokok sujud pergi rapat ke tanah. Kalau pokok sujud pergi tanah tak bangkit dah pokok tu. Itu pokok tumang namanya tu. Ya. Ini orang kata. Sebab tu dalam kitab-kitab tak ada. Nas-nas pun tak ada. Ini cuma orang kata itu gambaran malam Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak ada. Untuk itu kenapa kita perlu kepada tanda-tanda? Yang penting kita beribadat pada malam-malam akhir ini. Jangan tunggu 25 saja. Jangan tunggu 9 saja. Kalau yang belum beribadat, okey, start pada malam ini, malam besok sampai tiap-tiap malam kita beribadat. Di masjid ke, di rumah ke, tak kira lah. Penting kita semayang, berzikir, baca Quran, wirid, berdoa. Kalau tiap-tiap malam kita buat, yakinlah yang kita dapat Lailatul Qadar. Dan tak mustahil saya kata, di kalangan tuan-tuan, sama ada yang dalam studio, yang di luar studio, mungkin di antara tuan-tuan, setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Tak mustahil. Kadang-kadang di kalangan kita yang kuat ibadat, yang kuat beramal ibadat, setiap malam ke masjid, dah pasti dia dapat. Tahun ni dia dapat, tahun lepas dapat, tahun dulu dapat. Jumlah dah berpuluh Qadar dia dapat. Wallahu a'lam ganjaran. Banyak mana lah agak-agak. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk. Apa pun kalau orang yang mencari tanda-tanda ni biasanya dia akan cari malam tertentu ni saja Datuk. Biasanya dia akan mengantuk sangat-sangat pada malam tu. Okey, satu soalan lagi Datuk. Macam mana Nabi dan keluarganya menghidupkan Lailatul Qadar Datuk? Ini yang paling penting sekali supaya kita dapat ikut sunnahnya dengan cara yang paling betul. Silakan Datuk. Ya, kalau sebenarnya Ustaz Fauzi dan juga sedang menonton, kalau terlihat dalam hadis-hadis Nabi memang disebut
banyak adik-adik menceritakan Nabi ni sejak bila masuk 10 akhir Ramadan, lepas dah 20 Ramadan, Nabi akan kejutkan keluarga tidur, Nabi akan pergi ke masjid dan Nabi banyak menghabiskan masa di masjid. Kenapa? Bukan tarawih saja di masjid. Nabi lepas semayang, Nabi duduk masjid, baca Quran, berzikir, berdoa. Sebab zaman Nabi masa di masjid bertarawih bukan macam kita tarawih. Untuk melawan kita zaman Nabi sampai zaman Abu Bakar, tarawih dikerjakan secara bersendirian. Zaman Nabi tarawih hanya 8 rakaat. Artinya Nabi lepas berbuka puasa di rumah, Nabi pergi ke masjid untuk sembahyang Isyak berjamaah, lepas itu sembahyang tarawih masing-masing. Artinya Nabi sembahyang 8 rakaat. Sahabat itu 8 rakaat, masing-masing ambil tempat. Ada yang hujung sana, ada penyuruh sini, ada penyuruh sini. Tarawih zaman Nabi buat masing-masing, bukan berjamaah. Habis masing-masing buat 8 rakaat, siapa nak buat witir buat, siapa tak nak buat tak buat lagi, dah tunggu malam nak buat solat sunajat, solat surat taubat apakah, last sekali baru nak buat witir. Sampai itu mereka baca Quran sepanjang malam. Itu zaman Nabi. Di masjid ramai sahabat, sebab Nabi di masjid, sahabat pun ke masjid. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar pun, tarawih masih dikerjakan secara bersendirian. Belum ada berjamaah. 8 rakaat. Sampai zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar, barulah Umar bin Khattab mengumpulkan jemaah di masjid untuk mengerjakan tarawih dengan dalam tu jemaah dengan satu imam dan menambahkan bilangan menjadi 20. Ini gambaran. Maka zaman Sayyidina Umar, mereka semayang Isyak berjamaah, diikuti dengan tarawih berjamaah. Habis tarawih, mereka zikir, wirid, baca Quran, berdoa, beristighfar. Itu dia katakan, hari ini istilah ini Qiyamul Lail. Dan sepatutnya di akhir Ramadan ini kita kena Qiyamul Lail setiap malam kalau nak dapat Lailatul Qadar. Itu Nabi ajak umat dia. Kejutkan isteri, kejutkan keluarga dia, kejutkan seorang orang. Jom kita ibadat di masjid. Itu berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Masih Datuk. Satu soalan cepu mas, Datuk. Tapi soalan ni sangat simpan, Datuk. Sebab dia cepu mas. Kalau cepu gangsa sebagi terus. Sebab bernilai sangat-sangat, apa kata kalau kita berehat seketika, sementara sekarang soalan tersebut, kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya bukan dengan kami ya, Lailatul Qadar, sebab nak cari Lailatul Qadar ni bukan benda yang senang ya, tapi sebenarnya kalau kita istiqamah, insya-Allah akan jumpa dengan ibadah yang kita buat bermula daripada awal Ramadan lagi. Apapun, kita baca soalan email anda, SMS anda yang dihantarkan kepada kami daripada PA, Datuk ya. PA tanya satu soalan. Apakah malam Lailatul Qadar berlaku pada malam yang sama seluruh dunia? Di Mesir berlaku, di Amerika berlaku, di Mesir satu malam je, ataupun berlaku pada malam-malam yang berbeza? Silakan Datuk. Ya. Ini soalan yang saya rasa bagus ya. Mungkin sering kalian bertanya bila sebut Lailatul Qadar, apakah dia berlaku satu malam sahaja serentak ataupun malam-malam berbeza? Sebenarnya kalau mengikut apa yang saya jelaskan tadi, juga pada ayat yang dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, dia berlaku satu malam. Satu malam mengikut zon. Apa arti zon? Di mana tepatnya malam, maka berlakulah Lailatul Qadar. Contohnya kita kata kalau sekarang di Malaysia malam, kita kata kalau Malaysia malam, contohnya berlaku malam Lailatul Qadar. Mana lagi negara yang malam sekarang ini? Maka di Malaysia dia akan berlaku salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka dia akan berlaku Lailatul Qadar sampailah menjelang fajar. Baik, di Malaysia masuk fajar sudah habis. Negara lain belum masuk fajar lagi, dia masih berterusan Lailatul Qadar. Mungkin di sana pula akan berlaku habis fajar, ada tempat lain yang belum fajar lagi, masih malam lagi. Maka maksud dia akan satu malam berterusan sampai ke seluruh dunia. Pas satu malam saja. Bukan malam berbeza, malam berlainan. Kadang orang tanya saya macam mana kalau malam itu, kalau malam ini berlaku di Malaysia. Kebetulan saya duduk di Singapura, macam mana? Mana kalau zon yang sama, di Malaysia malam, di Singapura malam, maka berlaku Lailatul Qadar. Mana lagi negara yang malamnya sama? Kita katakanlah, masuk maghrib di Malaysia, bermula saat jatuh matahari, bermula Lailatul Qadar. Negara yang belum malam, dia belum lagi Lailatul Qadar. Tunggu sampai masa kita katalah pukul 12 malam di Malaysia, negara dia baru nak malam. Maka dia baru nak mula Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar akan berlaku dalam satu malam dan seterusnya sampailah ke seluruh dunia.
yang terlibat dengan malam. Kita katakanlah sampai di Amerika. Sekarang kita sini malam, di Amerika siang. Berarti kita Lailatul Qadar Amerika belum lagi. Sampai malam akan sampai ke Amerika malam, kita dah siang dah, kita dah habis dah Lailatul Qadar. Bila Amerika baru nak Lailatul Qadar, maka begitulah. Jadi janganlah pula kalau gitu Ustaz, saya kata saya nak kejar. Daripada Malaysia, esok mana malam dia Lailatul Qadar. Saya nak naik jet, nak kejar pergi sampai Amerika. Nak Lailatul Qadar lagi. Siapa yang tahu bila Lailatul Qadar? Dia naik jet nak buat apa? Kalau tak dapat di Malaysia semalam dah cukup. Dia kejar-kejar buat apa? Ni yang nak kejar Lailatul Qadar buat apa? Kita dah beribadat, dah cukup dah. Kita dah sembahyang tarawih. Kita dah baca Quran, kita dah berzikir, kita dah wirid. Nak buat apa lagi? Dah cukup dah. Habis tu biarlah orang lain sana pula beribadat pada malam Lailatul Qadar. Jadi soalan tadi saya mengatakan bahawa Lailatul Qadar akan berlaku pada malam. Di mana negara yang malam yang sama pada ketika itu, maka berlaku Lailatul Qadar. Dan terus sampailah ke negara-negara yang malam. Sampai negara yang malam, kita dah siang, kita dah habis. Di sana Lailatul Qadar. Atau pulanglah kepada tempat di mana berlakunya malam. Sebab Lailatul Qadar berlaku pada waktu malam. Istilah malam ni tuan-tuan ialah bermula jatuh matahari. Maknanya bila mana kita buka puasa tu, kita ngap-ngap untuk Lailatul Qadar. Itu dah ibadat dah tu. Buka puasa ibadat kena ada. Lepas kita buka puasa, kita bayang maghrib. Itu kita ibadat lagi. Dah mula Lailatul Qadar. Lepas tu kita pergi masjid atau tarawih lagi. Itu Lailatul Qadar sampailah bayang subuh habis. Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk. Sudah cek email tadi, ramai yang hantar soalan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebenarnya Datuk dah jawab pada permulaan tadi. Yeah. Sebenarnya tandanya selepas berlaku Lailatul Qadar itu keesokan harinya. Banyak tanda begitu. Okey Datuk, soalan cukup famous dalam email pada hari ini Datuk. Daripada kaum-kaum ibu lah ataupun kaum wanita tentang mereka yang uzur. Ni ada soalan daripada Milah Datuk. Tadi PA ni Milah. Dia tanya, macam mana pula ibadat orang haid pada malam Lailatul Qadar ataupun pada malam-malam ganjil ni? Macam mana kami nak baca Quran tak boleh, sembahyang tarawih tak boleh, kesian kami, dia kata. Silakan Datuk. Ya, saya amat tertarik soalan ini sebenarnya. Ada dua cara saya jawab soalan ini. Yang pertama sekali, kalau sekiranya seorang manusia itu dia memang dia nak sangat Lailatul Qadar. Dia beribadat daripada awal Ramadan sampailah 10 yang pertama, 10 yang kedua, dia nak sangat Lailatul Qadar. Maka kalau Allah nak anugerahkan Lailatul Qadar, Allah delaykan period dia. Allah delaykan. Maknanya Allah anugerah juga. Kita katakanlah pada malam ini malam 25 ya. Kalau malam 25, kalau malam ini nak berlaku Lailatul Qadar, Allah delaykan period dia sampai malam dia beribadat, lusa baru datang period dia. Kalau Allah nak anugerah. Tapi kalau dah pergi masjid selang malam, selang 2 malam, selang 3 malam baru pergi, tu susah sikitlah. Lepas tu saya kata kalau orang betul-betul dia nak ambil daripada awal lagi, dia betul-betul sungguh-sungguh, aku nak Lailatul Qadar, maka tak mustahil Allah akan anugerah pada dia. Satu. Yang kedua, tapi kalau main selang semalam, selang 2 malam baru pergi masjid, selang 3 malam pergi masjid, tiba-tiba malam ni nak berlaku Lailatul Qadar, hari ni datang period, dia datang habis. Apa yang dia boleh buat? Memang dia tak boleh baca Quran, tapi dia masih berpeluang untuk melakukan ibadat-ibadat yang lain seperti zikir, seperti wirid. Dia buat jamu suami, hidang makanan suami untuk berbuka puasa, itu bukan ibadat. Kemas-kemas dapur pinggan makuk itu bukan ibadat. Biasanya lepas buka puasa siapa yang kemas dapur? Suami ke? Suami hilang dah. Dia entah mana pergi, wallah alam. Lepas kemas pinggan mangkuk siapa dia? Itu ibadat lah tu. Habis sahur bangun, dia bangun tak? Siapa masak? Tak abang masak sendirilah, saya dah period, dia tak boleh. Takkan macam itu kot. Isteri yang tak haid pun dia masih perlu ibadat. Menyediakan makanan untuk bersautu tak? Itu ibadat lah tu. Pahala ganjarannya ada. Cuma yang tak dapat sembahyang. Dia tak dapat baca. Itu yang tak dapat. Tapi saya kata, insya-Allah saya katakan tadi, kalau ada pendapat para ulama mengatakan bagi seorang perempuan, kalau dia benar-benar dia nak Lailatul Qadar, dia bersungguh daripada awal Ramadan, tak berhenti dia beribadat, sembahyang, Allah akan anugerah dia Lailatul Qadar. Cara mana? Allah delaykan period dia. Sampai lepas Lailatul Qadar barulah datang. Dia berheran, pasal apa period aku lewat 2 hari? Dia berheran pasal apa lewat 2 hari? Dia tak fikir ya Allah nak anugerah ke malam tadi Lailatul Qadar. Insya-Allah ni mudah-mudahan kalau betul-betul kita nak, Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah anugerah pada kita. Tapi kalau berlaku juga, dia datang juga, tahulah. Itu nasiblah, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk. Satu soalan bagus juga Datuk. Ni ada Budin ya, tanya soalan. Dia tanya Datuk, adakah cukup mendapat Lailatul Qadar hanya dengan kita solat jemaah isyak dan subuh berjemaah di masjid, kerana dia faham solat isyak dan subuh seperti pahala solat sunat sepanjang malam ataupun qiyamul lail sepanjang malam. Boleh Datuk kupaskan?
Ya, dia sebenarnya begini, apa yang dipahamkan daripada penjelasan para ulama. Artinya malam di mana akan berlaku Lailatul Qadar itu ialah dalam suasana kita beribadat. Ganjaran pahala itu. Disebut ibadat tak kira lah kita berjemaah isyak di masjid ke, kita berjemaah maghrib di masjid ke, kita pergi tadarus berjemaah di masjid, itu dikatakan ibadat. Maka pahala itu seolah-olahnya malaikat yang ramai turun tu nak menyaksikan si fulan ini beribadat, si fulan ini beribadat. Itu dikatakan turunnya malaikat-malaikat itu nak menyaksikan, nak mengesahkan ada manusia-manusia beribadat pada malam itu. Walaupun kita katalah dia tak pergi tarawih, dia pergi sembahyang jemaah isyak juga. Maka kelebihan dia berjemaah itu, berjemaah. Tapi kenapa pergi jemaah tak tunggu sembahyang tarawih? Yang balik buat apa? Malas lah tu. Bila malas susah sikit dapat tu. Maka sebab itulah sepatutnya pada malam ini kita penuh dengan ibadat. Apa nak ibadat? Cuba cek apa yang Nabi ibadat, apa Nabi buat. Disebut tu persatu. Yang pertama Nabi berjamaah isyak. Yang kedua Nabi tarawih. Yang ketiga Nabi baca Quran. Yang keempat Nabi zikir. Yang kelima Nabi istighfar. Itu disebut yang Nabi buat. Yang maknanya pada malam itu jangan tertidur, jangan buat tiap mata. Apa yang kita nak buat? Apa saja bentuk ibadat yang kita boleh buat. Apa saja ibadat yang kita boleh buat. Perempuan yang datang haid, tak boleh istighfar kot. Pegang tasbih, astagfirullahalazim, astagfirullah. Itu boleh. Dia tak dia bayangkan kalau kena malam itu dia beristighfar. Sampai dapatlah 1,000 ke 2,000, 3,000, kebetulan kena malam itu Lailatul Qadar. Tak mustahil Allah ampun semua dosa sebab dia istighfar. Apa nak apa lagi? Jadi maksudnya kita tak boleh sembahyang. Itu yang tak boleh. Lain boleh tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bini suami kata apa engkau daripada pagi, petang sampai ke pagi subhanallah ni, bang hak tu yang boleh bang tadi. Okey, cukuplah. Yang penting apa yang berlaku pada malam itu kita beribadat. Ibadat apa dia? Zikir, istighfar, salat, baca Quran. Itu dia saja. Mana nak supaya malam itu kita beribadat. Tapi malangnya kalau orang malam itu dia pergi ke tak tahulah keluar nak merayak, nak beli baju raya malam itu, merayak waktu rempit, Allahu akbar. Rugilah. Berlalulah Lailatul Qadar tanpa mendapat faedah. Wallahu alam. Okey Datuk, ada satu soalan lagi Datuk daripada Joe. Dia tanya, adakah benar Datuk ada solat khusus itu solat sunat Lailatul Qadar? Sebab dia dengar dia kata ada, orang kata ada solat sunat Lailatul Qadar. Silakan Datuk. Ini susah nak jawab. Sebab sepanjang yang saya tahu belum pernah lagi saya berjumpa mana-mana kitab yang menyebut solat sunat Lailatul Qadar. Berarti kalau ada ulama yang boleh menentukan ada solat sunat Lailatul Qadar, berarti ulama itu boleh tahu bila malam Lailatul Qadar. Nak tahu bila. Jadi kalau ada sunat Lailatul Qadar, bila kita nak buat? Malam bila? Oh, dapat tiap-tiap malam. Kalau kita buat malam ini, betul tak berlaku Lailatul Qadar, itu bukan nama sunat Lailatul Qadar. Maka sebab itu tidak ada sunat Lailatul Qadar kerana kita tak tahu bila sebenarnya berlaku Lailatul Qadar. Habis kenapa tak buat sunat Lailatul Qadar? Buat sunat-sunat yang lain boleh. Sunat tarawih, sunat mutlak, sunat apa lagi? Sunat tasbih, masya-Allah. Kau dah lama sikit bayang sunat tasbih. Biar lebam dahi. Sujud lama. Ini sudah tamak duk kira solat sunat tasbih, solat qadar mana ada. Kalau ada mana buat apa? Jadi kesimpulannya, oleh kerana kita tak tahu bila berlaku, maka jangan kita tumpukan malam-malam tertentu, tapi kita beribadat setiap malam. Dengan apa bentuk ibadat, baca Quran, ke zikir, ke wirid, ke semuanya, insya-Allah. Kalau tiap-tiap malam kita buat, yakinlah kita pasti kita dapat Lailatul Qadar. Allah. Okey. Ada satu lagi soalan Datuk. Soalan pendek saja Datuk. Apakah doa khusus yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya supaya dibacakan pada Lailatul Qadar, dan kenapa doa itu terlalu pendek? Silakan Datuk. Ya, kalau dilihat dalam hadis-hadis yang maksud yang disebut oleh kita, apa doa yang paling mustajab, yang paling dikehendaki? Itu yang kita baca di masjid setiap malam, tuan. Apa yang digalak doa yang paling digalakkan ialah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu doa yang dibaca. Kita baca dalam tarawih semua, kita kata bila-bila sebut. Apa yang kita minta, Allahumma nas'aluka ridhaka. Yang kita minta ialah keredaanmu ya Allah. Kita minta keredaan dia. Wal jannah, nak masuk. Yang penting syurga itu, kan? Kita tak nak lain. Yang kita minta malam itu ialah pendek doanya tapi merangkumi seluruh segenap kehidupan kita. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang kita minta, kita pohon ya Allah keredaan Kau ya Allah. Bila aku balik kepada Engkau, besok akan Engkau ridha kepada aku. Satu. Yang kedua, wal jannah. Kalau ridha saja tak masuk syurga buat apa? Yang kedua syurga ni, wa na'udzubika min sakhatika. Kami mohon kepada kemurkaan Engkau ya Allah, dan kami tak nak masuk neraka. Itu yang kita minta. Ini doa yang paling digalakkan dibaca pada setiap malam-malam
akhir Ramadan kerana ditakdir kalau bertemu Lailatul Qadar pasti Allah terima doa kita. Kalau kena Lailatul Qadar, kita minta ulang-ulang kali, Allahumma inna nas'aluka jannah, ya Allah Tuhanku, aku mohon ridha Engkau. Dan kebetulan berlaku Lailatul Qadar, pasti Allah terima doa kita. Besok kalau kita sampai ajal, kita mati balik menghadap Allah, insya-Allah Allah ridha kepada kita dengan syarat mati bulan puasa lah, atau mati hari raya pertama. Kalau mati lepas akhir Syawal, dah buat dosa banyak, ada susah sikitlah. Lepas tu kata lepas ridha habis Ramadan, kita minta Allah terima, akhir Ramadan sampai ajal kita ridha. Ridha apa yang diminta Allah terima dah. Apa dia? Yang pertama keridaan-Mu ya Tuhan. Yang kedua syurga. Yang empat minta berlindung kemurkaan dia. Yang keempat minta berlindung dari api neraka. Habis mana kita pergi? Masuk syurga. Itu kalau kita mati 1 Syawal lah. Tapi kalau hidup habis-habis Syawal buat maksiat balik buat susahlah. Tapi siapa yang nak mati 1 Syawal? Ada orang tanya, aku tanya, siapa nak mati 1 Syawal? Dia tahu Ustaz kalau mati juga 3 Syawal Ustaz dia. Pasal apa? Nak makan ketupat dulu. Saya tak payah pergi ketupat lah, saya kata. Yang penting sana ridhaka wal jannah. Yang kita nak ialah ridha Engkau ya Rabb. Keridaan Engkau wahai Tuhan. Yang kedua, syurga Engkau wahai Tuhan. InsyaAllah itu doa yang amat digalakkan bulan Ramadan. Terbanyak doa lain lah. Okey, terima kasih yang bagi Datuk. Penat Datuk ceritakan. Datuk puasa juga, tapi Datuk dengan semangat motivasinya bercerita dekat kita semua tentang Lailatul Qadar, kelebihannya dan bagaimanakah amalan yang sepatutnya kita laksanakan sepanjang malam 10 yang terakhir itu pada malam ganjil. Mudah-mudahan dapatlah Lailatul Qadar kat kita. Apa pun, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua ya sebab setia dengan kami dengan tajuk kita Lailatul Qadar. Memang tajuk yang sangat bernilai sebab kita berada dalam era Lailatul Qadar sekarang ni, zone dia, zone Lailatul Qadar. Apa pun Datuk, satu soalan Datuk ya daripada Bibah, satu soalan dia tanya. Dia kata macam mana kita tak tahu Lailatul Qadar sedangkan di Malaysia dah sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Kan disebut Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Jadi sudah pasti 17 Ramadan itu Lailatul Qadar. Boleh tak Datuk bezakan antara Lailatul Qadar dengan nuzul Quran? Silakan Datuk. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya soalan yang agak bagus ya tentang Lailatul Qadar yang Allah sebut dengan firman-Nya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan disebut saya cakap tadi Lailatul Qadar akan berlaku melainkan 10 yang akhir. Hari ini kalau kita di Malaysia kita sambut nuzul pada 17 Ramadan. Padahal 17 Ramadan sebelum 20. Mana yang betul? Saya kata semua betul. Sebab kalau kita lihat dalam rujuk dalam kitab Ulumul Quran, sama ada kitab Tibyan ke, kitab Al-Furqan ke, tak kira lah. Yang penting ulama-ulama Quran kata Quran diturunkan sebanyak 3 kali. Yang kita sebut istilah tanazzulat ats-tsalasah. Maknanya Quran diturunkan 3 kali, bukan sekali. Turun yang pertama daripada Allah, diturunkan 30 juzuk sekaligus dan diletakkan di satu tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Yang kita baca sebut Al-Quran itu innahu laqur'anun karim, laqur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Quran yang terdapat di Lauh Mahfuz. Itu turun yang pertama. Turun yang pertama ini tak tahu bila, wallahu alam. Tak disebut. Nas tak ada, dalil tak ada. Tersimpan selamat di Lauh Mahfuz. Berapa lama, wallahu alam. Lepas itu sampailah ketika satu malam Lailatul Qadar yang dikatakan kami turun Lailatul Qadar itu diturun yang kedua, dipindahkan yang kedua. Dipindahkan daripada Lauh Mahfuz, dipindahkan dan diturunkan dan diletakkan di tempat bernama Baitul Izzah di langit dunia. Diturunkan ke yang keduanya pada malam Lailatul Qadar. Itu dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan tersimpan di Baitul Izzah berapa lama wallahu alam. Tersimpan selamat 30 juzuk itu. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan masa Nabi kita sedang bertahannus, sedang mengasing diri dalam Gua Hira bertepatan dengan 17 Ramadan bersamaan 7 Ogos tahun 610 Masihi, turunlah ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dikatakan pada tanggal 17 Ramadan yang kita namakan nuzul. Jadi kita sambut 17 Ramadan itu sebagai nak mengingati tarikh mula turunnya Al-Quran pada tanggal 17
Ramadan. Adapun Lailatul Qadar itu turun yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lailatul Qadar. Turun yang pertama daripada Allah Lauh Mahfuz, wallahu alam, tak disebut, nas pun tak ada, ulama pun tak disebut, wallahu alam. Okey Datuk, satu soalan lagi, soalan terakhir barangkali Datuk. Daripada Syukri ni Datuk, apakah patut kita kecoh ataupun kita diam saja tentang ibadat kita malam tadi, sebab hari ni tanda-tanda Lailatul Qadar nyata, malam tadi Lailatul Qadar. Adakah patut kita ye muja aku tarawih, ye muja aku sedekah malam tadi, ataupun kita diam je? Mana patut tu? Silakan. Nak buat ye ni susah juga tu. Sebenarnya macam saya kata tadi lah, walaupun ada nas hadis yang mengatakan yang Nabi sebut tanda-tanda qadar itu akan kita ketahui keesokan harinya. Tanda yang jelasnya ialah hari itu bila matahari keluar, cahayanya lemah ataupun macam tak bercahaya, walaupun matahari terang, awan tak ada, kabus tak ada, semua tak ada, tapi cahayanya lemah, sah malam tadi berlaku Lailatul Qadar. Kalau kebetulan malam tadi kita di masjid, kita bertarawih, malam tadi kita bersedekah, malam tadi kita jamu anak yatim, malam tadi kita baca Quran, malam tadi kita iktikaf di masjid, tak payahlah kita malam tadi aku tak payah. Bersyukurlah kepada Allah, kerana itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab bila mana kita bersyukur ini, bukan mesti kita heboh-hebohkan. Jangan pergi cerita seluruh dunia, malam tadi aku dapat Lailatul Qadar malam tadi, aku masjid malam tadi. Tak payah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Rab, Engkau yang maha mengasihani aku, Engkau yang anugerah aku nikmat Lailatul Qadar. Aku dapat, alhamdulillah, cukup. Maka kita lahir kegembiraan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa kita buat heboh-heboh, tanpa bising-bising, tanpa riuh-riuh. Wallahu alam. Ya. Okey Datuk, barangkali Datuk kita sampai ke penghujung rancangan. Datuk nak buat kesimpulan dan juga untuk ucap selamat dan sebagainya. Silakan Datuk. Ya, sebagai kesimpulan, seperti mana saya sebut tadi, kita sedang berada di zon Lailatul Qadar. Sama ada dah berlaku atau belum, wallahu alam, sebab saya katakan tadi bahawa Lailatul Qadar akan berlaku pada malam-malam ganjil di 10 yang akhir. Berkemungkinan malam 21 dah lepas. Berkemungkinan malam 23 dah lepas. Yang belum lagi malam 25, 27, 29. Maknanya kita masih berpeluang. Kalau benar belum lagi berlaku, insya-Allah kita berusaha untuk mendapat Lailatul Qadar dengan harapan untuk mendapat keampunan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ganjaran yang Allah sediakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi itulah yang dapat saya gambarkan pada kita. InsyaAllah mudah-mudahan harapan dan saya doa saya supaya anda semua insyaAllah akan menemui dengan Lailatul Qadar. Dan di akhirnya saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Aidil Fitr yang bakal menjelang. Saya mohon maaf segala kesilapan tutur kata maupun perbuatan, terlanjur kata, tersilap bahasa, saya mohon maaf. Minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan hari tahun ini memberi kita penuh rahmat dan barakah insya-Allah. Terima kasih yang berharga Datuk. Itulah kupasan Datuk dan juga ucap selamat Datuk untuk semua muslimin dan muslimat di tanah air kita tentang kehadiran Lailatul Qadar dan juga kehadiran Aidilfitri yang seminggu lagi akan menjelang tiba. Apapun dalam perempuan, terima kasih kepada anda semua yang telah setia dengan Al-Kuliah. Terima kasih kepada jemaah surau Darul Ikhlas Kayu Ara Damansara kerana turut hadir di studio pada petang ini, dan juga kepada anda semua. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama, walaupun pada 1 Syawal, tetap kita bersiaran juga dengan tajuk kita 1 Syawal bersama dengan panelis kita Ustaz Muhammad Suki Usman daripada Universiti Putra Malaysia dan juga Ustaz Ahmad Husni Datuk Abdul Rahman daripada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu hingga tak terasa aku berada di bulan Ramadan. Semua
agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagaimana yang diperintahnya. Moga dapat ku lenturkan nafsu yang selalu